Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan seluruh para jemaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ilmu dan amal, mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan dari segala melakukan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah Idul Adha, berkorban melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bermula hari ini hingga ke-13 Zulhijjah, umat Islam diseru supaya melaksanakan ibadah korban, di samping memperbanyakkan ucapan takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Kita semua menyambut hari raya Idul Adha setelah umat Islam yang menunaikan haji selesai mengerjakan wukuf di padang Arafah. Sepanjang 4 hari bermula 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, kita umat Islam lebih-lebih lagi yang menunaikan ibadat haji di Mekah dituntut menyembelih binatang untuk ibadat korban. Bagi mereka yang tidak menunaikan ibadat haji, hendaklah memperbanyakkan ucapan takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Ianya bertujuan untuk kita sama-sama mengagungkan Allah serta memujinya atas nikmat kurnianya yang tidak terhitung. Demikianlah antara faktor yang menderasi sambutan yang dikenali sebagai Hari Raya Korban di negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya perjuangan atau mujahadah manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa pengorbanan 3 orang insan mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan isterinya Siti Hajar. Ketiga-tiganya telah melakukan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila berjaya melaksanakan perintah Allah tanpa syarat dan dilaksanakan dengan kepatuhan dan keikhlasan tanpa memikirkan natijah baik atau buruk kepada mereka bertiga. Mari sama-sama kita hayati perjuangan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukilkan dalam surah As-Saffat ayat 100 hingga ayat 111. Intisarinya ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapat zuriat seorang putera yang kemudiannya diberi nama Ismail alaihissalam yang bersifat sangat penyabar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghantar puteranya Ismail yang masih kecil bersama ibunya Siti Hajar ke lembah Bakah ataupun Mekah dan meninggalkannya di situ untuk beberapa tahun lamanya. Yang ketiga, apabila anaknya Ismail alaihissalam meningkat umur remaja, ia didatangi kembali oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Pertemuan itu bukan mendatangkan kegembiraan, bahkan ianya telah membawa berita yang menyayukan. Apabila Ibrahim alaihissalam menyatakan yang dia bermimpi supaya menyembelih puteranya itu. Bila dikemukakan kepada puteranya, lantas si remaja itu menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahanda. Nescaya ayahanda akan dapati saya adalah orang yang sabar menghadapi perintah Allah. Yang keempat, kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah untuk melaksanakan perintah tersebut, walaupun beberapa kali didatangi oleh syaitan laknatullah yang menghasut supaya jangan melaksanakannya. Yang kelima, kejayaan Ibrahim alaihissalam dan anaknya menerima perintah Allah itu menyembelih Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menebus gantikan dengan seekor kibas yang gemuk dan bersih. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala merakam peristiwa tersebut dengan memerintahkan umat Islam supaya menjalankan ibadat korban pada setiap tahun, bahkan menjadikan suatu amalan sunat yang dituntut terutamanya ke atas jemaah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
akbar walillahil hamd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebahagian amalan manasik haji daripada amalan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Siti Hajar, seperti ibadat sa'i di antara Safa dan Marwah dan melontar 3 jamrah. Demikian juga kesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut makam Ibrahim yang terjadi ketika membina semula Baitullah ini Ka'bah. Ia Ismail alaihissalam di sebelah makam Ibrahim dan telaga Zamzam yang terus dikunjungi oleh umat Islam. Demikianlah agungnya peristiwa yang dilalui oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dan ianya, suatu ibadat yang menjadi ikutan hingga ke akhir kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Wa yad'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas ini tapak Baitullah ini Ka'bah itu, sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, umat Islam sebagai pewaris ajaran Islam yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW telah menjadikan semangat korban sebagai tunjang pengakuan kalimah tauhid. Ianya bukan sekadar ucapan di bibir sahaja, bahkan perlu dibuktikan dengan amalan. Sesungguhnya Islam menuntut kita semua melaksanakan pengorbanan diri dan harta, terutamanya dalam usaha meningkatkan ilmu agama, meningkatkan keimanan dengan amal-amal ibadat dan amal-amalan kebajikan yang diperintah, menjauhi segala yang mungkar demi kesejahteraan sejagat, membelajarkan harta demi kebajikan umat, berkorban masa dan tenaga demi penyebaran dakwah di kalangan umat. Semuanya itu menuntut kepada kita supaya berusaha bersungguh-sungguh di samping pengorbanan yang tinggi agar kita mampu menguasai ilmu dan beramal dengannya, dan seterusnya menyebarkannya kepada orang lain. Sesungguhnya Islam menuntut pengorbanan dengan jihad dalam apa jua keadaan bagi kita mendepani cabaran semasa, khususnya dalam menegakkan ajaran Islam dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita dan masyarakat kita umumnya. Propaganda yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam menyebabkan segelintir umat Islam tidak lagi berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lagi berpegang dan beramal dengan syariat Islam, seterusnya menjauhkan mereka daripada berakhlak dengan akhlak Islam. Setiap hari kita disajikan melalui media massa dan media elektronik akan gejala keruntuhan akidah, syariat dan akhlak di kalangan umat yang sangat memilukan dan mengguris perasaan. Perlakuan maksiat seperti bunuh-membunuh, judi dan tikam ekor, perzinaan dan sumbang mahram, sihir menyihir, fitnah-memfitnah, menyalahgunakan kuasa, rasuah dan lain-lain. Semuanya berlaku seolah-olah tidak ada kitab sebagai panduan, tidak ada rasul utusan Allah sebagai contoh ikutan, seolah-olah tidak ada ulama yang memberi teguran, tidak ada pemimpin yang memberi ingatan. Sebelum ianya membarah, membengkak dan membusuk dan menjadi budaya yang tidak sehat dalam masyarakat, maka marilah sama-sama kita membendungnya dengan berkorban untuk kembali kepada ajaran Allah. Rasulullah SAW menegaskan supaya segala maksiat dan kemungkaran dapat dibendung dan dengan mencegah dengan sabdanya, "Mara'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' qalbi wa dzalika adhaful iman." Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah mengubah dengan lisannya.
Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat dirahmati Allah, adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi kita untuk mengatasi setiap permasalahan yang berlaku dengan meningkatkan penyebaran dakwah dan memperkemaskan sistem tarbiyah, terutamanya dalam keluarga kita sendiri. Pengorbanan sewajarnya dilakukan oleh setiap ahli keluarga bagi pembinaan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Lakukanlah pengorbanan diri dan harta, masa berkualiti dan hak pribadi bagi memastikan kehidupan keluarga berteraskan ajaran Islam ditegakkan. Marilah kita mengambil contoh perjuangan Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah supaya berkorban dengan penuh keikhlasan serta yakin bahawa setiap perintah Allah itu ada kebaikan dan ada hikmahnya. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa adalah sentiasa menunaikan tanggungjawab dalam keluarga, berpandukan perintah Allah yang terkandung dalam ajaran Islam. Yang ketiga, kedua ibu bapa dan anak-anak. Kedua-dua ibu bapa dan anak-anak hendaklah ada sifat kesabaran yang tinggi dalam menunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam. Hendaklah membudayakan amalan berpesan-pesan dengan perkara kebaikan dan dilakukan dengan kesabaran. Yang keempat, umat Islam perlu yakin bahawa hanya ajaran Islam adalah yang terbaik untuk dijadikan pegangan dan diwariskan pula kepada zuriat keturunan hingga ke akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berpegang dengan akidah dan syariat, mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan menolak pahaman-pahaman yang menyeleweng seperti Qadiani, Syiah dan lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, ini agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-ceraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Al-An'am ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil